Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu koperasi. Bertemu kembali kita tuan-tuan dan puan dalam kuasa dan juga kewajipan lembaga. Ini seperti apa yang telah diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil 44 ya. Yang mana tuan-tuan dan puan sebagai anggota lembaga, tuan-tuan dan puan mestilah bertanggungjawab bagi memastikan pentadbiran dan pengurusan koperasi dikendalikan dengan teratur menurut subsection 441 Akta ya tuan-tuan dan puan. So apa yang penting dalam Undang-Undang Kecil 44 ini, dia akan memperjelaskan dengan lebih teratur dan terperinci menerangkan autoriti dan responsibiliti tuan-tuan dan puan sebagai anggota lembaga koperasi ya. So, kita pergi kepada Fasal 44 Undang-Undang Kecil, Fasal 2, Undang-Undang Kecil 44 Fasal 2, yang mana dia bagi melaksanakan tanggungjawab di bawah Fasal 1, lembaga yang ini tuan-tuan dan puan hendaklah mempunyai kuasa dan kewajipan yang berikut ya. Ini apa yang telah diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil tuan-tuan dan puan ya. Yang pertama sekali, kita kena melantik seorang pengerusi, seorang setiausaha dan bendahari di kalangan anggotanya di dalam mesyuarat lembaga yang diadakan menurut perenggan B Fasal 1 Undang-Undang Kecil 39. So, untuk pelantikan pengerusi setiausaha dan bendahari ini hendaklah dibuat sejurus selepas saja tuan-tuan dan puan dilantik oleh anggota melalui mesyuarat agung tahunan yang sah. Dan mesyuarat lembaga yang pertama hendaklah dibuat untuk melantik 3 jawatan utama yang terdapat di dalam koperasi tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, ada persoalan yang menyatakan boleh tak kita melantik naib pengerusi, naib setiausaha, timbalan pengerusi, naib setiausaha dan timbalan bendahari di kalangan anggota-anggota lembaga. Ya tuan-tuan dan puan, ia tidak menjadi satu kesalahan jika tuan-tuan dan puan dalam Undang-Undang Kecil tuan-tuan dan puan ada memperuntukkan bahawa kita boleh melantik timbalan pengerusi, penolong setiausaha dan juga penolong bendahari ya. So, ini tidak menjadi masalah. Saya harap tuan-tuan dan puan tidak menjadi masalah tentang pelantikan pengerusi setiausaha dan bendahari. Boleh tak ada persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan juga berkenaan boleh tak pengerusi ni sepanjang hayat dia, sepanjang dia menjadi anggota lembaga, dilantik menjadi pengerusi. Dia tidaklah menjadi kesalahan, tapi apa rasionalnya kita melantik orang lain menjadi pengerusi? Bukan kita pilih seorang saja pengerusi di kalangan lembaga yang ada, kita lantik orang lain. So maknanya pengerusi kita bagi tempoh dia untuk tempoh 3 tahun, kemudian kita mungkin boleh bagi dia jawatan-jawatan yang lain selain daripada pengerusi, supaya ada rotation tugas itu, yang mana bila dia telah memegang terlalu lama sesuatu jawatan, maka akan timbullah satu masalah ataupun konflik di kalangan mereka yang dilantik yang memegang jawatan terlalu lama. So, untuk menghindarkan dan untuk kita bersikap telus, seelok-eloknya kita lantiklah pengerusi itu. Jangan kita bagi dia memegang tempoh jawatan sebagai pengerusi itu terlalu lama. So, maknanya kita buat rotation di kalangan anggota-anggota lembaga supaya orang lain juga boleh menjadi pengerusi, orang lain juga boleh menjadi setiausaha dan orang lain juga berkemungkinan boleh menjadi bendahari di kalangan anggota-anggota lembaga yang ada di dalam koperasi ya. Kita buat secara rotation. Ya tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada B, yang mana kuasa dan kewajipan tuan-tuan dan puan ialah tuan-tuan dan puan hendaklah mengemukakan suatu senarai anggota lembaga yang mengandungi butir-butiran seperti berikut, iaitu ada nama anggota lembaga. Kalau kita ada 12 lembaga, kita letaklah senarai nama 12 anggota lembaga, alamat kediaman, nombor kad pengenalan, tarikh keanggotaan, pekerjaan dan jawatan dalam koperasi. Ini yang perlu kita kemukakan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
So maknanya, misal kata kita ada contoh Encik Ahmad bin Abu, alamat kediamannya kita letak secara detail, kemudian kita letak nombor kad pengenalan, tarikh dia menjadi anggota koperasi. So maknanya bila kita tengok tarikh keanggotaan mereka menjadi anggota koperasi ini, kita pastikan setiap lembaga yang kita lantik mestilah menjadi anggota koperasi lebih daripada 2 tahun, kecuali koperasi-koperasi yang baru ditubuhkan dan juga koperasi yang mempunyai keanggotaan kurang daripada 50 orang dan juga koperasi sekolah ya. Kemudian kita pergi kepada yang 4 jawatan dan koperasi dalam tempoh 15 hari selepas mesyuarat agung tahunan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia menurut Perenggan 14(1)A Akta, yang mana senarai ini kita naklah beri selepas saja tempoh 15 hari mesyuarat agung tahunan diadakan. Perlu diingat ya, sebab kenapa rasionalnya 15 hari, selepas saja mesyuarat agung tahunan diadakan, sejurus selepas itu kita akan mengadakan mesyuarat lembaga untuk membuat pelantikan jawatan utama yang terdapat di dalam koperasi, iaitu pengerusi, setiausaha dan juga bendahari. Daripada situ pun setiausaha boleh melaksanakan tugasnya dengan menghantar senarai nama seperti yang dikendaki mengikut Seksyen 14(1)A Akta, yang mana sebagai setiausaha dia hendaklah menghantar laporan-laporan ini kepada Suruhanjaya secara bertulis, dan jika ada berlaku sebarang perubahan, setiausaha hendaklah memberitahu secara bertulis kepada Suruhanjaya dalam tempoh 15 hari selepas tarikh berlakunya perubahan tersebut. Ya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham ya, yang ini adalah tugas kita sebagai anggota lembaga, memastikan bahawa segala butiran-butiran yang dikendaki oleh Suruhanjaya kita hantar tepat pada masanya. Ada di kalangan koperasi-koperasi yang terdapat di Malaysia yang senarai anggota lembaga ini dalam tempoh lebih pada 15 hari pun tak hantar lagi kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. So kita kena ingat apa rasionalnya. Suruhanjaya minta kita hantar selewat-lewatnya 15 hari supaya mereka boleh melihat ya, siapa yang kita lantik sebagai setiausaha, siapa yang kita lantik sebagai bendahari, siapa yang kita lantik sebagai pengerusi koperasi kita, supaya mereka tahu apakah fungsi-fungsi, apakah tugas-tugas utama yang perlu dilaksanakan oleh 3 pemegang jawatan utama dalam koperasi dan anggota-anggota lembaga yang lain ya. Kemudian tugas dan kewajipan tuan-tuan dan puan-puan juga adalah untuk menimbang dan menerima keanggotaan baru ya. Kita kena tengok, kita kena timbang dulu, kemudian barulah kita terima sama ada anggota tersebut layak ataupun tidak mengikut kita punya undang-undang kecil 15 ya, terima atau tak. Kita boleh memberi, kita boleh buat ya, sama ada kita terima ataupun tidak tanpa memberi apa-apa sebab. Itu adalah hak kita sebagai anggota lembaga ya, menimbang dan menerima permohonan keanggotaan. Kemudian kita kena melulus dan mengesahkan pemindahan dan penembusan syek anggota. Kalau kita buat pemindahan dan penembusan syek anggota, kita kena lulus dan mengesahkan pemindahan tersebut. Kemudian kita kena melantik ya, seorang pegawai yang bergaji tetap. Ini contohnya, kita ada seorang pengurus ya, ataupun sebuah firma bagi menjalankan mana-mana daripada tugas setiausaha dengan syarat pegawai yang dilantik itu tidak boleh menjadi anggota lembaga koperasi. So maknanya kita boleh melantik pegawai yang bergaji tetap. Ada orang bertanya kepada saya, boleh tak anggota lembaga ni dia tidak bergaji tetap tapi kita lantik dia memegang jawatan sebagai pengurus koperasi? Saya kata tidak boleh ya. Untuk dia, jika seseorang itu mempunyai jawatan sebagai anggota lembaga koperasi, kita tidak boleh membayar gaji dia secara tetap kepada lembaga tersebut. Maknanya dia tidak bergaji tetap, dia tidak boleh bergaji tetap di dalam koperasi tersebut. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena jelas ya.